Hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak mengajar kamu semua berkenaan dengan tumbuhan. Okey, baik. Mari kita sama-sama tengok pada buku teks muka surat 55. Baik, kamu boleh tengok di sini iaitu susunan peringkat bagi pembesaran tumbuhan. Iaitu proses tumbuhan. Proses-proses bagi tumbuhan. Okey, baik. Cuba kamu tengok. Sebenarnya untuk tumbuhan, ianya bermula daripada biji benih. Biji benih ni kat mana kita dapat? Okey, biji benih ni kita boleh dapat daripada buah yang kita makan. Contoh, kalau kamu makan buah apple kan. Buah apple, dalam buah apple tu kita boleh tengok ada biji dia. Tapi selalunya buah apple yang kita beli tu kat pasar raya ke mana-mana tu, biji dia tu dah rosak dah, dia tak tumbuh dah. Tapi kalau kamu nak senang, macam musim sekarang, musim durian kan. Apabila kita makan buah durian, ada biji kan. Biji tu boleh kita tanam. Okey, daripada biji tu, biji benih tu, dia akan bercambah menjadi anak pokok ni. Dia akan keluar akar, dia mula keluar pucuk. Okey, kalau kamu tengok kepada biji benih tu, dia sebenarnya dia memerlukan beberapa keperluan asas dia untuk dia bercambah. Kalau kata kita letak saja dekat atas atas pinggan, atas piring ke, ataupun kita tinggal atas simen, dia takkan tumbuh. Tetapi apabila katakanlah biji benih tersebut, contoh macam mak ayah kamu kalau semai biji benih kan. Okey, biji benih tu apabila diletakkan di atas tanah, okey, kemudian dia dapat haba yang mencukupi dan juga kelembapan dia, dan pada masa sama dia dapat air yang cukup, baru dia akan kembang. Dia akan kembang ni, dia penuh dalam tu, dia mula keluar akar, dia mula keluar pucuk, janji duduk atas tanah. Okey, baru dia akan tumbuh jadi fasa ketiga ni, iaitu anak pokok. Anak pokok ni, dia ada beberapa keperluan asas, nanti kita akan belajar keperluan asas bagi tumbuhan. Okey, tumbuhan ni dia perlukan, macam kita juga, macam manusia juga, macam haiwan juga, dia perlukan benda untuk dia makan, untuk dia serap. Tumbuhan dia tak makan, tapi dia serap. Macam haiwan, macam manusia, dia perlukan makan. Tapi tumbuhan, dia perlu serap. Kadang-kadang kamu dengar mak kata baja, ayah kata baja kan. Bukan baja saja, tapi ada beberapa benda lagi yang diperlukan untuk tumbuhan supaya ianya dapat membesar. Dan kalau kamu tengok, fasa berikutnya, fasa ketiga dan keempat. Keempat ni, apabila dia tumbuh cukup matang, dah besar, barulah dia akan menghasilkan bunga. Okey. Siapa yang ada pokok durian kat rumah tu, cuba tanya mak dengan ayah. Pokok ni kalau tanam-tanam terus tumbuh, boleh dia jadi bunga tak? Untuk jadi buah? Tak. Dia bila dia cukup matang. Kalau macam durian tu mungkin macam dulu kita ambil masa sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun barulah dia berbunga dan berbuah kalau pokok durian lah. Kalau pokok yang zaman sekarang ni mungkin ada cepat sikit, 4 tahun pun dah berbuah dah kan. Okey, sama juga macam sawit. Pokok sawit pun, siapa yang ayah dia ada ladang sawit, kita tengok bila dia tanam, masa dia kecil-kecil tu dia takkan hasilkan buah. Bila dia besar dah, baru dia hasilkan bunga dan buah. Baru dia ambil hasil. Okey, baik. So, apabila dia pokok ni, kita tengok pokok ni dia dapat nutrien yang cukup, dia besar, dan bila cukup matang, cukup tempoh dia, barulah dia akan menghasilkan bunga. Dan bunga tersebut, dia akan mengalami beberapa proses. Kadang-kadang kita tengok ada serangga dekat bunga, ada lebah, ada semut dekat bunga kan. Sebenarnya Allah jadikan sangat cantik dah. Serangga tu, lebah ke ataupun semut tu sebenarnya dia merupakan ejen untuk bagi antara bunga-bunga tu berhubung satu sama lain, supaya kita tengok kat bunga ni dia ada bunga, dia ada bunga jantan. Nanti kamu akan belajar benda ni. Okey, bunga ni, apabila ada bunga ni, dia kena kat bunga lain, barulah bunga tu akan menghasilkan buah. Okey, menghasilkan buah. Barulah pergi ke fasa berikutnya. Ni pokok berbuah. Dia bila dia cukup bunga tu dah ni, dah apa, dah orang cakap
dan cukup zat dia, barulah dia tumbuh menjadi buah. Dan buah pun bukan kata terus keluar-keluar buah putih lagi, hijau lagi boleh ambil makan tak? Tak. Okey, apabila dia cukup matang, barulah kita boleh ambil makan. Sebab apa? Bila dia cukup matang, baru biji benih dia pun matang. Dia ada biji dalam ni, dalam buah tu. Macam saya kata durian tadi lah. Kalau kamu tengok durian tu baru kecil je, besar tangan je, kamu pergi ambil kat pokok. Tak boleh lah, biji dia tak cukup matang lagi. Tapi apabila dia luruh sendiri kan, contoh dia dah besar, dia luruh, yang tu biji dia dah matang. Masa biji dah matang tu, barulah kita boleh untuk semai dia pula jadi anak pokok baru. Jadi itulah kejadian alam, iaitu tumbuhan. Kalau kata haiwan, dia bertelur dengan beranak, tidak kan? Okey, kalau tumbuhan, Allah jadikan dia biji benih. Biji benih ni supaya dia dapat bercambah. Kalau tidak, kalau dia tak bercambah, tak jadi anak pokok lain, orang ambil buah dia, orang tebang dia, tak ada lah pokok tu. Kan? Contoh kalau kata buah pokok apple. Tak ada lah apple. Kamu boleh makan apple, tapi nanti anak kamu tak ada apple. Sebab kalau orang tebang pokok tu tak ada. Sebab tak tumbuh kan. Sebab tu Allah jadikan biji benih ni supaya ianya dapat tumbuh. Dalam bahasa sains kita panggil kemandirian spesies, iaitu memastikan bahawa spesiesnya ataupun jenis dia terus ada sampai bila-bila lah. Maksudnya sampai seterusnya masih ada dan ada. Okey, sekian untuk hari ini. Terima kasih.